Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amira dan pada hari ini saya akan sentuh mengenai peristiwa selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah. Abu Talib, bapa saudara Rasulullah, meninggal dunia pada tahun ke-10 kerasulan. Semasa masih hidup, beliau kuat pertahankan Rasulullah. Quraisy tidak berjaya sakiti diri Rasulullah sepanjang itu kerana mereka hormat dan gerun kepada Abu Talib. Apabila beliau meninggal dunia, Quraisy mula berani bertindak kasar terhadap Rasulullah. Kematian beliau timbulkan rasa sugul mendalam kepada Nabi SAW. Baginda bersungguh-sungguh desak Abu Talib untuk ucap kalimah syahadah ketika beliau terbaring nazak pada saat-saat akhir kematiannya. Namun, Abu Talib enggan kerana bimbang beliau dapat malu daripada kaumnya. Khadijah radhiyallahu anha turut meninggal dunia pada tahun sama. Sebelum itu, Khadijah berperanan meringankan kerunsingan dan kesedihan Rasulullah disebabkan permusuhan Quraisy yang dihadapi baginda. Apabila beliau meninggal dunia, baginda rasa terlalu duka cita. Tahun kematian bapa saudara baginda, Abu Talib, dan isterinya, Khadijah, dinamakan sebagai tahun duka cita. Apabila tipu daya dan perbuatan menyakiti Rasulullah di kalangan Quraisy semakin hebat, baginda menuju ke Taif. Baginda ke sana dengan harapan dapat sokongan dan sambutan baik kepada dakwah baginda di kalangan Bani Thaqif. Namun mereka tolak dakwah baginda secara kasar. Mereka hasut kanak-kanak untuk menyakiti Rasulullah. Kanak-kanak tersebut telah lontar batu ke arah baginda sehingga darah mengalir daripada kedua kaki baginda yang suci. Baginda berlindung di sebalik kebun dan baginda telah memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh khusyuk. Rasulullah pulang dari Taif dalam keadaan dakwahnya tidak dapat sambutan daripada kaum Thaqif. Yang ada hanya keislaman Adas, hamba kepada Uthbah dan Syaibah, anak-anak lelaki Rabi'ah. Adas merupakan seorang hamba beragama Nasrani. Kedua-dua tuannya minta beliau hidangkan setangkai anggur kepada Rasulullah semasa baginda sedang berlindung dalam sebuah kebun. Mereka perintah beliau berbuat demikian setelah lihat Rasulullah kepenatan dan layanan buruk Thaqif kepada baginda. Apabila Adas hidangkan anggur itu kepada Rasulullah, baginda mula memakannya seraya berkata Bismillah dengan nama Allah. Ucapan basmalah itu tarik perhatian Adas kerana tiada siapa di kalangan kaum itu ucapkan kalimah seperti itu. Beliau peluk Islam setelah berdialog dengan Rasulullah. Berlaku mukjizat Isra' dan Mi'raj. Ia berlaku sebelum hijrah pada tahun ke-10 kenabian atau selepasnya. Pendapat sahih yang dipegang oleh jumhur ulama', Isra' dan Mi'raj berlaku pada suatu malam secara jaga libatkan jasad dan roh Rasulullah. Baginda diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian, baginda dimi'rajkan ke langit yang tinggi. Seterusnya pulang kembali ke rumah baginda di Mekah pada malam itu juga. Baginda beritahu Quraisy tentang mukjizat itu. Mereka mempersenda dan memperlekehkan baginda. Namun, Abu Bakar dan mereka yang kuat imannya telah benarkan baginda. Pada malam Isra' dan Mi'raj tersebut, sembahyang 5 waktu difardukan ke atas setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Rasulullah temui kabilah-kabilah Arab yang datang semasa musim haji sebagaimana kebiasaan baginda setiap tahun. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan seru mereka tinggalkan penyembahan berhala. Ketika baginda berada di Aqabah, iaitu salah satu tempat lontar jamrah, baginda telah temui satu rombongan kaum Aus dan Khazraj. Lantas baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya. Bilangan mereka ketika itu ialah 7 orang. Setelah itu, mereka pulang ke Madinah, lalu ceritakan kepada kaum mereka tentang pertemuan tersebut dan Islam yang mereka anut. Pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kerasulan, ketika musim haji, 12 orang lelaki Ansar telah datang ke Mekah. Mereka berhimpun dan berbai'ah dengan Rasulullah. Mereka pulang ke Madinah bersama utusan khas Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Baginda utuskan beliau untuk bacakan Al-Quran dan ajarkan Islam kepada orang Islam di sana. Dengan itu, Islam berkembang luas di Madinah. Pada tahun seterusnya, tahun ke-13 kerasulan, sekumpulan Ansar telah datang pada musim haji. Mereka berhimpun dengan Rasulullah secara sembunyi. Bilangan mereka seramai 60 orang lelaki dan 2 orang wanita.
Mereka berbai'ah untuk menolong dan sokong baginda, pertahankan baginda sebagaimana mereka pertahankan wanita dan anak-anak mereka sendiri. Mereka pulang ke Madinah setelah baginda pilih 12 orang ketua kalangan mereka sebagai wakil kepada kaum mereka. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di episod akan datang.